Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan cuba kupas topik pemakanan yang ada dalam silibus PJPK awak. Tahun lepas, tingkatan 4 juga ada tajuk pemakanan tetapi lebih kepada pendekatan suplemen, dan pada tahun ini kita akan fokus tentang diet seimbang sepanjang hayat lah. Okey, apabila kita sentuh tentang pemakanan, siapa tak suka makan kan? Saya sendiri pun suka makan. Nak lagi dalam keadaan sekarang ni, saya sangat suka makan. Okey. Tetapi kita kena maklum dan kita kena tahu tentang keperluan tubuh kita sendiri. Kadang-kadang kita dah kenyang, tetapi disebabkan ada makanan yang lebih enak di depan mata kita, kita pun teringin nak makan. Okay, tanpa menghiraukan perut kita yang sudah cukup keperluannya. Alright. Okay, kita masuk kepada pemakanan seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan pemakanan seimbang? Okay, maksud pemakanan seimbang adalah amalan pemakanan yang kita ambil bersesuaian dengan keperluan diri kita sendiri. Okay, berdasarkan piramid makanan. Itu sangat penting. Maksudnya awak dah belajar tentang piramid makanan. Awak dah tahu di level pertama apa dia, level kedua, level ketiga dan juga yang keempat kan. Keperluan diri awak itu adalah tidak sama. Okay? Saya punya keperluan tak sama dengan keperluan awak sendiri. Jadi dia berbeza. Okay? Tetapi dalam diet seimbang perlu lengkap terdapatnya karbohidrat, vitamin, mineral dan air lah. Okey, sekarang kita masuk kepada tujuan pengurusan diet seimbang. Kenapa kita kena mengamalkan diet yang seimbang? Salah satu faktornya adalah disebabkan mengelakkan masalah obesiti. Pada tahun 2019, SMK Bukit Kepayang mencatat pelajar yang obesiti seramai 249 bermula daripada peralihan sehinggalah tingkatan 5. 249 bukanlah satu jumlah yang kecil, ia sangat besar. Itu sebab kalau awak perasan pada tahun lepas saya ada menganjurkan program Jom Sihat Cergas, di mana kebanyakan yang join program tersebut adalah di kalangan perempuan. Lelaki sangat kurang penyertaan tersebut. Dan Alhamdulillah kami berjaya, panitia PJPK berjaya menamatkan program tersebut, walaupun masa tu kita ada masalah dengan pandemik, di mana pada bulan Mac kan kita dah start kena duduk kat rumah, tapi dalam masa yang sama still program itu berjalan. Okey, peserta-peserta Jom Sihat Cergas walaupun tidak semua tetapi adalah sekelompok yang kecil yang masih meneruskan program tersebut, dan kita dapat seorang pelajar yang mencatat penurunan yang paling tinggi. Antaranya adalah kalau seingat saya Ariana, Farah. Kita punya grand prize kita adalah duit cash, dan pemenang kita adalah Farah, di mana penurunan berat dia sehingga 10.5 kilogram. Bukan jumlah yang kecil. Saya nak turunkan 2 kilogram pun agak susah sebenarnya, tapi dia berjaya menurunkan 10.5 kilogram. Itu pun dengan bantuan lah, dengan galakan sebenarnya. Saya banyak memberi galakan, cikgu-cikgu lain banyak memberi galakan kepada dia lah. Itu sebabnya program itu sangat penting. Okey, yang kedua, untuk memastikan anda mempunyai mental yang cerdas. Okey, bila anda makan makanan yang sihat, okey, anda akan mempunyai minda yang cerdas. Kenapa? Kalau awak perasan, kalau seandainya awak waktu rehat, awak banyak makan makanan yang junk food, okey, anda akan cepat penat,
anda akan cepat mengantuk dan cepat letih. Ya, apabila keperluan pemakanan yang sihat itu kurang, ia akan mengganggu dalam pembelajaran awak. Macam saya cakap tadi lah, mental, minda jadi penat, kurang cerdas, disebabkan itulah. Saya tak akan sentuh semua, awak boleh semak di dalam buku teks. Okey, kita teruskan lagi kepada kemahiran pengurusan diet seimbang. Okey, saya nak awak buka muka surat 165 dalam, 169 dalam buku teks awak. Di situ terdapat jadual tentang penggunaan kilokalori setiap individu. Lelaki dengan perempuan, penggunaan kilokalorinya adalah berbeza. Dalam kelompok lelaki juga, kilokalorinya adalah berbeza. Kalau lelaki itu adalah seorang yang aktif, kilokalori yang diperlukan adalah tinggi. Manakala untuk yang kurang aktif, maksudnya dia tidak pergi jogging, dia duduk di rumah, mungkin penggunaan kilokalorinya adalah rendah. Okey, seterusnya sila buka muka surat 170 dan 171. Di situ ada dicadangkan tentang pengambilan diet yang seimbang menggunakan pendekatan suku-suku separuh. Okey, pendekatan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ambil pendekatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia itu ke dalam buku teks. Sebab ia sangat baik untuk rakyat Malaysia ikuti program tersebut lah. Okey, kalau anda lihat dalam buku teks anda, pinggan itu telah dibahagikan kepada suku-suku separuh. Apa yang dimaksudkan dengan suku-suku dan separuh? Okey, suku-suku separuh adalah merupakan pembahagian yang perlu anda asingkan, di mana yang separuh itu adalah terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, bukannya nasi bukan nasi ataupun karbohidrat yang biasanya kita letakkan separuh daripada pinggan itu adalah nasi. Tidak, untuk pendekatan yang dicadangkan adalah separuh itu adalah terdiri daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala suku-suku pula adalah terdiri daripada suku yang pertama sama ada roti, nasi ataupun bijirin ataupun ubi-ubian. Manakala suku yang kedua terdiri daripada biasanya kita panggil lauk lah, seekor ikan ataupun ayam. Okey, bukan ayam seekor sepotong ayam. Okey, dan selebihnya adalah ataupun kekacang. Okey, itu yang dimaksudkan dengan suku-suku separuh. Okey, tapi kebiasaan awak di rumah, awak akan letak separuh pinggan itu adalah nasi, separuh lagi adalah lauk. Okey, lauk yang pelbagai. Okey, itu sebab dicadangkan pinggan sihat Malaysia yang perlu awak ikut, yang perlu awak contohi. Okey, supaya tidak mengambil makanan yang berlebihan. Okey, adakah pemilihan diet seimbang sepanjang hayat itu penting? Penting ke? Pastilah penting, kan? Bukan untuk awak, bukan untuk saya, tapi untuk semua. Okey. Okey, antara kepentingan dalam pemilihan makanan yang seimbang adalah untuk meningkatkan imuniti tubuh badan. Okey. Yang kedua, untuk mengawal berat badan. Yang ni biasanya pelajar perempuan sangat excited lah, terutamanya pada waktu musim ujian segar, sama ada Mac ataupun Ogos. Okey, sebab apa? Sebab masa tu dia boleh timbang berat dia. Cikgu, berat saya naik. Cikgu, berat saya turun. Itu punya excited, kan? Sama ada dia excited, dia gembira, ataupun dia excited sebab alamak, macam tu, kan? Lelaki biasanya dia kontrol macho, relax je. Berapa berat awak? Relax cikgu, turun 2 kilo. Tak pun, respon dia, alah, baru naik 2 kilo, relax lah, kan? Itu respon yang berbeza lah antara lelaki dengan perempuan. Okey, yang ketiga adalah perkembangan mental.
Kekurangan zat makanan boleh menyebabkan mental seseorang itu tidak cukup cerdas dan mudah letih. Okay, ini sama macam tujuan pengambilan makanan seimbang tadi. Okay. Sangat penting sebagai seorang remaja, awak perlu mengambil makanan yang berzat, makanan yang berkhasiat untuk memastikan kebolehupayaan minda awak untuk berfikir dengan lebih cerdas. Okay. Okay, tamat tajuk pemakanan kita pada hari ini. Saya nak awak buat satu soalan sahaja. Bila kita dah belajar, kita mesti buat latihan pengukuhan kan. Awak boleh lihat soalan yang pertama yang ada dalam buku teks awak. Okey. Lihat di sini. Okey. Kalau awak lihat, Malaysia berada di mana? Okey, julat Malaysia adalah yang paling besar. Maksudnya Malaysia adalah negara yang tertinggi di Asia Tenggara yang mana penduduknya berlebihan berat badan, kan? Seperti saya cakap tadilah, dalam ujian SEGAP pada tahun 2019, SMK Bukit Kepayang mempunyai murid yang berisiko berat badan dan obesiti seramai 249 orang. Ianya bukan satu angka yang kecil. Okay, kenapa perkara ini terjadi? Jadi saya nak awak kaji perkara ini dan kaitkan dengan pemakanan seimbang. Saya rasa itu sahaja. Saya ada sediakan link Google Form untuk awak jawab. Jadi awak boleh isikan jawapan awak di situ dan tolong jawab. Okey, itu sahaja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi. Duduk di rumah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan diri, jaga pergerakan awak, jaga SOP awak, kawal pergerakan awak, jangan terlalu bebas ke sana ke sini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk next class kita. Selamat menyambut Thaipusam untuk anak-anak murid yang menyambut Thaipusam, dan selamat bercuti untuk yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi. Itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Bye.